أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستقيم. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستقيم. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilaihi, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut RAF Akademi, para skuad munajat umat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ini Allah izinkan kita untuk kembali bersiaran. Alhamdulillah, kembali bersiaran setelah beberapa hari ditangguhkan. Alhamdulillah. Kalau di TT ni dia ada label dia. Dia drop sampai C1 tu. Tu label lah di TT. Mudah-mudahan di sisi Allah tidak begitu. Tapi itulah dia kan. Bila kita jarang-jarang, kadang-kadang kan dia boleh menyebabkan drop. Tapi asbab mudah-mudahan dalam fikihnya, dalam apabila kita telah melazimi, kita dah mulazamah setiap hari, kemudian ada kekangan yang berlaku, maka dia tetap dikira pahalanya berjalan. Itu kelebihannya. Pentingnya kita beramal ketika senang. Beramal ketika sihat. Moga-moga ketika ada masyarakat halangan, ketika ada kesulitan, amalan yang kita lakukan ketika senang itu
berterusan ganjaran pahalanya. Itu penting. Sebagai contoh yang melazimi berjemaah di masjid atau di surau. Apabila ada kekangan, sebagai contoh ada bencana ke ataupun ada hal-hal halangan yang menyebabkan kita terhalang untuk pergi, kan, tempoh hari sebagai contoh macam COVID, kan, kita tak boleh nak pergi, namun pahala dia berjalan, tapi dengan syarat kita melaziminya di saat sebelum berlakunya halangan tersebut. Kita melazimi dia. Sebagai contoh juga, kita melazimi munajat umat setiap malam. Alhamdulillah, kita yakin, kita beramal dengan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bersumberkan untuk kita bermunajat, bersumberkan kalamullah. Kita nak bermunajat, bertawasul dengan kalamullah. Ya. Jadi apabila kita yakin dan meminta dengan yakin, maka alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun ada waktu yang kita tidak dapat untuk bersiaran, namun asbab keberkatan daripada majlis munajat umat yang kita seringkali hadiri pada setiap malam, mudah-mudahan ianya berterusan jemaah sekalian. Dalam kata-kata ada doa, tapi tak semua kata-kata itu doa. Dalam kata-kata, dalam doa tu ada kata-kata, tapi kata-kata itu belum tentu semuanya doa. Belum tentu. Itu kena faham. Sebab doa ni adalah ibadah. Ibadah yang ada adab dia. Ibadah yang dimulai dengan memuja-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita doakan kedua ibu bapa kita. Kemudian barulah masuk hajat kita. Itu doa. Doa silahul mukmin. Dalam doa ada kata-kata. Dalam doa ada kata-kata. Tapi tak semua kata-kata itu menjadi doa. Tak semua. Namun ada waktu-waktu yang memang kata-kata kita itu diangkat. Waktu sebab apa? Sebab ada yang dinamakan waktu itu mustajab. Waktu itu yang mustajab. Jadi boleh jadi waktu itu menyebabkan kata-kata kita itu bertukar. Mustajabkan oleh Allah. Itu waktu pula. Tapi tidaklah setiap kata-kata itu doa. Bukan. Bukan. Tapi dalam doa ada kata-kata. Dalam doa ada kata-kata. Maka dalam kita berkata-kata, selepas kita berdoa, sebagai contoh, kita dah berdoa, maka kita berkata-kata itu, kita datangkan satu, orang kata dinamakan, kita nak membina, muraqabah, nak mendekatkan diri. Lalu kita pun berharap kepada Allah. Lalu kita berkata-kata. Daripada doa yang telah kita panjatkan kepada Allah SWT, lalu kita berkata-kata. Berkata-kata, manjatkan hati, ya Allah, mudah-mudahan terimalah doa aku tadi, ya Allah, ya Allah. Kita bermonolog, dia panggil. Dia panggil kalam nafsi, kita bercakap dalam hati. Kita berharap, raja' ilallah. Melalui doa yang telah kita lakukan, bacakan. Doa dia ada waktu tertentu, masuk kata ada adab dia. Bagi contoh kita munajat sebentar lagi, itu ada adab dia. Kita dengan tawasul bi qiraati suratul Fatihah, kemudian kita bermunajat, bertawasul dengan Al-Fatihah. Baik. Alhamdulillah, insya-Allah jemaah yang dimulakan Taala, bantu sebarkan. Mungkin sahabat lain beranggapan tak ada malam ni. Jadi bantu tag dulu. Tap and share, kan. Bantu share, bagi tahu kat sahabat lain, kita telah pun bersiaran pada malam ni. InsyaAllah besok talaki berjalan seperti biasa. Jemput hadir di kediaman saya di Dena Alam, yang dah biasa datang tu alhamdulillah. Mungkin yang baru boleh tanya sahabat kita yang lain di Dena Alam, bermula pukul 10.30 insya-Allah. Jemput hadir semua. Masih membincangkan, kita menumpukan kepada soal jawab akidah. Soal jawab akidah untuk memantapkan kefahaman kita agar kita mampu meneruskan kehidupan kita ini berpandukan, bersendikan kepada kefahaman yang benar, insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tadi kuliah maghrib tadi, siapa yang ada ikuti kuliah maghrib tadi, yang tak ikuti boleh rujuk balik, ulang kaji tengok. Ada poin-poin penting yang saya sentuh tentang lisanul haq, kalang-kalang kebenaran. Mungkin kalau waktu begini tak ramai yang join. Waktu maghrib pun sama juga. Kadang ada malam Ustaz, tak ramai yang nak join. Maghrib pun awal lagi pun tak ramai join juga. Jadi mana yang tak join tadi boleh ikut balik. Ada poin penting yang kita cuba ketengahkan implementation, amalinya. Dalam konteks kita nak meluruskan kata-kata kita, kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut kita berpandukan kepada lisan yang benar, berpandukan kepada kalam yang benar. Ya, ini kita rujuk kepada perbahasan dunia dan akhirat. Kita merujuk kepada perbahasan kul mata'ud dunya qalil, katakan dunia itu kecil, wal akhiratu khairul liman ittaqa, akhirat itu kekal. Jadi daripada itu kita olah jemaah sekalian. Antara perkara yang mesti kita perhatikan. Apabila satu amalan itu atau amalan kita yang kita lakukan itu tidak membawa kita rasa tentang kebesaran Allah, tidak membawa kita rasa tentang kekuasaan Allah, maka tidak ertinya ibadah itu. Sebab ibadah ini membawa kepada mentakzimkan. Antara yang perjalanan ibadah itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala bi'izzati. Tiba-tiba kita beramal, kita tidak mampu menterjemahkan itu. Sebab apa? Halangannya adalah kerana kita tidak ikut protokol dalam percakapan kita sebelum itu. Ya, ini dalam kehidupan kita membesarkan dunia. Membesarkan dunia tanpa sedar, kan. Arti kata lain, bila membesarkan dunia, maka akhirat akan kecil. Kalau akhirat itu dibesarkan, dunia akan kecil. Jadi dia tidak akan berlaku serentak. Dia tidak boleh besarkan dunia pada saat besarkan akhirat tadi. Maka di situlah penekanan yang kita tekankan untuk kita meluruskan kembali. Sebab itu datanglah juga perbahasan tentang permasalahan, ujian-ujian kehidupan baik dan buruk, untuk kita latih untuk melihat akhiratlah yang besar. Sebagai contoh, solat. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Selagi mana kita tidak mampu melihat solat itu satu kurniaan Allah yang besar, yang padanya ada Al-Fatihah, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan surah Al-Hijr ayat 87-88. Kita tak mampu nak merasakannya, maka ketahuilah bahawasanya kita sedang berhadapan dengan keadaan yang mana akan tergelincir kepada keadaan yang boleh menghilangkan rasa itu, ya, rasa tentang kehambaan untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Solat dengan ilmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi solat ni amat besar. Jadi makna kata bila kita dapat solat itu satu anugerah yang besar. Kita nak merasakan bahawa besarnya anugerah solat itu dengan ilmu. Kita dapat solat. Nak pula kita seringkali melakukan menjadi rutin kehidupan. 1 hari 5 kali solat. Jadi kalau kita tak mampu faham tentang solat itu anugerah yang besar, maka kita akan mengecilkan dia lah. Biar solat, biasalah, solat lah. Kita tak mau macam itu, kita nak solat ni. Kan? Menjadikan satu isu besar bagi hidup kita. Jadi kita nak membesarkan isu itu, yakni isu solat. Kalau berjaya kita membesarkan isu solat, maka isu-isu yang lain akan kecil. Itu adalah antara kaedahnya yang kita nak membesarkan. Kul mata'ud dunya qalil, walal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan hal keadaan dunia itu, kesenangan dunia itu qalil, sedikit. Ceritalah macam mana pun perhiasan yang ada pada dunia. Ceritalah dalam rupa bentuk apa yang ada pada dunia. Dengan amount-nya, dengan kuantitinya, dengan desainnya. Allah kata apa? Mata, kesenangan. Kul mata, katakan kul. Mata'ud dunya qalil. Ada 100 bilion. Sedikit atau kecil. Orang dengar mungkin akan macam tak faham. Tapi inilah SOP ni. Tengok hal keadaan dunia kecil. Nak dibandingkan dengan solat, itu amat berat dan amat besar.
Jadi kalau kita boleh solat, bermaksud kita dah selesaikan masalah yang lain. Maksud sebab masalah besar kita solat. Yang lain ada masalah? Ada. Tapi sebab kita dah pegang, kita dah berintikad, kita dah faham bahawasanya masalah yang besar itu adalah solat. Jadi sekiranya kita hari ini, Allah bagi kita peluang untuk menjaga solat di awal waktu, bermaksud anda tak ada masalah yang besar. Oh ini nak faham ni kan? Yakinlah. Ustaz, masalah sih banyak ni Ustaz. Banyak tapi tak besar. Tak ada mudarat pada masalah itu. Masalah ada, mudarat tiada. Jadi kita kena buat, kita kena wujudkan suasana, orang kata apa, urgency, suasana desakan. Solat ni satu benda yang orang kata mendesak kita. Oh, solat ni. Dan bila kita dapat solat, kita rasa satu kelegaan. Kita kena wujudkanlah, kita kena timbulkan kesedaran itu. Dia tidak boleh lagi dengan keadaan yang bahasanya santai-santai, tak apalah. Bolehlah tu. Bolehlah tu. Kan, apa nak buat lagi? Dah solat. Solat je lah. Jadi dia tidak memadai. Sehingga kan saya kata tadi yang siapa yang ada tengok influencer yang Chinese tu, Simlin ke apa? Dia tanya pukul 7 buat apa kata. Pukul 7 buat apa? Bangun. Jadi yang boleh jawab solat tu maksud pukul 7 lepas solat. Dia kata dia sebut solat saja, oh dia bayar duit. Allah tunjukkan tu. Allah tunjuk akhir zaman ada seorang hamba ni yang non-Muslim, Chinese, tiba-tiba dia boleh appreciate solat dengan bagi duit. Kita tak nampak solat tu sebab boleh dapat duit. Tak payah fikir pun duit tu. Kawan yang dapat duit tu pun tak fikir pun. Dia tak fikir pun dia dapat duit. Tapi kerana solat, dia dapat duit. Bukan solat sebab dapat duit. Tapi solatlah yang menjadi kunci dia. Tapi janganlah kita fikir solat dan dapat duit pula. Memang tak kena lah. Memang tak jadi apa lah. Solat ni sebab kita bekerja kan. Kita bekerja. Sebab tu lepas ni jemaah sekalian, mari kita letakkan satu jawapan ni bagi yang dah faham dan dah ikut pengajian. Kita kata begini. Kerja kita solat. Kerja kita solat. Solat adalah pekerjaan kita. Kita sebut begitu. Didik anak, didik diri, didik semua. Solat adalah pekerjaan kita. Kerja kita adalah solat, menunggu solat dan menunggu disolatkan. Menunggu solat, menunggu mati. Okey. Kita boleh faham begini. Bila bekerja dapat gaji kan? Tapi tak tanya gaji kan? Tak tanya. Begitulah solat. Solat dapat rezeki. Tapi tak tanya about rezeki. Kita takkan tanya. Sebab kalau kerja pun, kita tak tanya soal gaji. Mana kita tanya waktu-waktu awal-awal je. Lepas tu tak tanya lah. Sebab apa? Sebab kita kenal yang bagi gaji itu, atau kita bekerja dengan satu company yang well established. Company yang, orang kata apa, public listed. Company yang firm. Company yang ada gini macam-macam lah. Apatah lagi kalau kita kenal Allah. Allah yang membagi rezeki kepada kita, bukan Allah tak minta rezeki kita, malah Allah yang bagi rezeki kat kita. Makna tak kenal Allah. Jadi kita kena kenal Allah supaya kita tidak lagi persoalkan rezeki. Maksud kata kita solat itu pasti rezeki. Pasti. Sebab pekerjaan kita. Pekerjaan kita. Itu level-level kefahaman lah. Memang kita ditekankan untuk faham dalam perkataan, bahasa, dalam kalimah-kalimah sebutan dalam solat. Tapi itu bukan menjadi syarat sah batalnya. Itu menambahkan kesedaran. Cuma nak bagi tahu syariat solat tu je. Walaupun tak faham. Macam kita kerja lah. Kita bukannya faham semua kerja tu. Tapi kita tahu kerja tu dapat gaji. Pergi kerja dapat gaji. Kerja tu kita tak faham lagi pun. Begitu solat itu adalah penyelesaian bagi semua masalah, sebab masalah paling besar tu solat. Masalah yang paling besar dalam hidup kita adalah solat. Sebab Allah yang nyatakan solat itu berat.
Okey. Bila kita fokus faham itu, yakni kita nampak bila kita solat, Allah dah tolong selesaikan masalah kita. Faham tak maksud dia? Maksud kata bukan tunggu bila lah Allah nak tolong selesaikan masalah. Jangan. Sebab solat itulah masalah besar. Bila Allah mudahkan kita untuk solat, itu tandanya Allah dah tolong kita. Tolong yang paling besar adalah untuk menyelesaikan masalah yang paling berat. Ini solat. Barang siapa yang tak merasa solat itu berat, maka beratlah dia. Beratlah dia. Sebab apa? Sebab memang yang berat itu solat. Solat wa inha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kecuali orang yang khasyah lah, yang takut Allah. Jadi makna kata kita ni bekerja dengan siapa? Dengan Allah. Apa kerja kita? Solat. Jadi kita clear jawab. Kerja kita solat. Solat dah pekerjaan kita. Sambil itu kita menguruskan pekerjaan yang lain. Barulah betul. Jadi kita nak setting balik kedudukan kita ini. Bukan tak ada kerja. Malah kerja kita itu. Kita sering kali melihat ibadat itu benda yang ingat semudah ABC. Tak. Ibadat ni susah jemaah sekalian. Sangat susah. Mana kalau kita boleh buat tu, syukur jemaah sekalian. Kita boleh buat tu maksudnya itu satu kurniaan Allah jemaah sekalian. Bila kita boleh buat tu bermaksud itu satu kurniaan yang besar. Allah dah permudahkan. Wallahu lakukum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang melakukan menciptakan seluruh perbuatan kelakuan kita. Jadi maksud kata bila kita hari ni kita nak luruskan kefahaman kita biar faham berserta dengan hak. Faham kita dengan yang hak. Jadi kita kena faham bahawasanya dalam hidup kita dengan nas Suratul Baqarah ayat 45 tadi. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan mendirikan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ia amat berat melainkan orang yang khashi'in, yakni yakin untuk kembali bertemu Allah. Khasyah yang takut. Maksud kata dalam hidup kita perkara yang paling berat, paling besar solat. Jadi kalau kita boleh solat, maknanya tak adalah benda yang berat. Tak ada dah. Masalah lain ada tapi tak berat. Sebab apa? Sebab solat adalah masalah yang paling berat. Jadi bila boleh solat, Allah dah tolong kita untuk menyelesaikan masalah yang paling berat. Kita faham macam itu. Sebab kalau tidak, kita nampak, contohnya, kalau kita solat tapi masih nampak, banyak ni masalah itu, masalah ini, hutang lagi apa, peningnya. Dan kita cuba nak selesaikan dengan kita solat tapi masih nampak besar lagi. Masih nampak macam masalah lain yang besar. Jadi kita kena alihkan kepada solat. Sebab ini ada nas, ada dalil. Dan kita mengaji dalam hakikat kehidupan. Kita melihat dengan kebenaran. Allah kata apa? Solat tu berat. Dan Allah kata apa? Dalam surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah hal keadaan dunia. Kesenangan dunia qalil. Kecil. Kalau kesenangan pun Allah kata kecil, kesusahan pun sama kecil. Akhirat itu lebih kekal. Ya, lebih kekal. Jadi makna kata, kita nak tengok susah. Dunia itu kecil, susah. Akhirat itu besar. Jadi kalau kita boleh uruskan urusan akhirat kita, maka itu satu pertolongan yang besar. Jangan nampak mudah. Atau poin kita malam ni, jangan ingat solat tu mudah. Dah sudah solat dah. Patutnya lepas solat, boleh solat hari ni, ya Allah, mengasih. Kan kita kalau kita selesai masalah kita, kan kita contoh kita ada hutang kan.
Kita selesai masalah kan lega kan. Kita selesai masalah kesihatan, bersakit, sembuh, sehat, lega. Jadi apa? Bila kita Allahu Akbar, solat, kita tak rasa, ya Allah, satu kelegaan. Kan sepatutnya kita kena lega lah. Kena lega. Malah 5 waktu sehari semalam tu, kita ada 5 masalah besar. Ibarat begitulah. Kita boleh buat tu satu kelegaan. Lepas solat ni, ya Allah, terima kasih lah. Selesai masalah usaha aku. Maknanya kita nak luruskan kat situ. Jadi nak meluruskan kepahaman itu perlukan kepada kesedaran. Perlukan kepada penghayatan. Jadi kita kupaslah, kita nak olahlah. Dan kita nak kecilkan dunia, nak besarkan dengan cara kita nak implement perbahasan kecilkan dunia, besarkan akhirat, kita bawa perbahasan solat tadi. Cara kita nak kecilkan dunia, besarkan akhirat, kita bawa perbahasan tentang solat. Yang kita besarkan isu solat, kecilkan isu yang lain-lain. Nah, Masya Allah, Fadhil Ustaz Muhammad kita benar tu, solat tempat pembuka memang. Dalam di solat itu suratul Fatihah, Masya Allah. Dalam solat 7 ayat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun satu perbahasan yang sering kali saya ulang. Dan surat Toha 131, surat Toha 131. Satu larangan Allah kepada kita, jangan kita menunjukkan pandangan kepada mereka yang diberikan zahratal hayatid dunya. Jangan kamu tujukan pandangan kamu kepada mereka yang diberikan bunga-bunga perhiasan dunia, zahratal hayatid dunya. Linaftinahum fih, adalah untuk mencoba mereka, dan kebanyakan mereka adalah gagal di dalam berhadapan dengannya. Walhal Allah dah bagi satu kurniaan yang lebih besar, wa rizqu rabbuka khairu wa abqa. Satu kurniaan yang lebih baik, yang lebih kekal. Yakni itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itu ayat apa jemaah sekalian? Itulah suratul Fatihah yang menjadi miftahul babul ghaib, pembuka kepada pintu ghaib, pintu rahsia. Rahsia apa jemaah sekalian? Rahsia hamba dengan pencipta. Apa rahsia itu? Rasa. Rahsia itu adalah rasa. Rahsia adalah terletak pada rasa hamba itu. Bila dia merasai rahsia, bila dia merasai rasa hamba, maka terbukalah petanda, terbukalah pintu rahsia itu. Itulah rahsia dia. Kalau dia boleh merasai, malah daripada rasa hamba membawa kepada rasa tentang keagungannya. Bi'izzah. Dan itu kemuncak kepada ibadah. Yakni dengan untuk, sebab itu bila pergi sandarkan kepada rukun nafi isbat lam alif, padanya ada nafi, yakni menafikan segala ada perkara semua ni. Tak ada. Yang ada hanya dia. Jadi dia mengadakan. Satu-satunya Tuhan yang ada, Allah. Kemudian mentakzimkan, jadi mengagungkan. Itu. Setelah menafikan, maka mengagungkan. Hanya saja Allah Azza wa Jalla yang layak disembah. Jadi dia bukan kata dalam solat itu, tapi janji itu telah pun dimeterai sebelum itu. 172 Al-A'raf. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Solat menyatakan janji. Janji. Sebab tu dalam bahasa Jawa baikru, jangan tinggal solat. Kerana itu janji kita. Dan kita sebenarnya 50 kali. 50 waktu solat.
50 waktu. Allahu Akbar. Dan solat adalah mi'raj. Mi'raj. Tengok Nabi SAW dapat solat tu ketika di Sidratul Muntaha. Mi'raj. Jadi solat itu adalah mi'raj. Penghubung kita dengan Allah Azza wa Jalla. Direct line. Solat adalah direct line, jemaah sekalian. Hebat. Tengok, Nabi SAW memperkenalkan kita dengan Allah, lalu dengan wasilah syariat solat, kemudian masing-masing, semua ada yang ada dalam ni, semua yang menonton, semua ada direct access. Allahu Akbar. Tengok. Kan kita kalau kita dapat kenal dengan seseorang, link tu kan kita je kenal kan. Ini aku punya ni, line. Tapi tengok Nabi SAW dalam memperkenalkan kita kepada Allah, lalu Allah syariatkan solat, dalamnya ada Al-Fatihah, yang mana setiap orang ada akses itu sebenarnya. Melalui Nabi lah. Sebab Nabi SAW lah. Kalau tak kerana Nabi, tak dapatlah kita syariat solat tu. Tapi Nabi bagi balik. Nabi bagi balik. Akses semua orang. Udu'uni astajib lakum. Please. Tak ada lagi perantara-perantara lain. Direct dengan Allah Azza wa Jalla. Terus berdoa ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam solat kita, dalam suratul Fatihah, ada perbahasan tentang hamba dan pencipta. Allahu Akbar. Kan? Kita bercakap dengan kalamullah, Al-Quran, Al-Fatihah tu. Allah menjawab. Bila dia puji, Allah jawab. Nah, itu katanya. Kemudian kita pun meneruskan dengan sifat kehambaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak? Dan tahiyat akhir tu kan. Itu tahiyat yang mana Nabi ketika Mi'raj, ya, itulah yang dibacakan ketika berada di Mi'raj. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nampak? Allah Akbar. Faham tu. Itu kata faham tadi tu. Tu kalau kita mula mendalami dengan makna-maknanya, penghayatannya. Tapi kalau kita letakkan perbahasan solat saja dengan fahaman begini, kita akan nampak, ya Allah, besarnya solat ni. Kalau tak kena solat, solat dan ada pula solawat. Itulah juga menjadi rukun selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala, mari kita sama-sama i'tiqadkan dalam diri kita, kerja kita solat. Kerja kita adalah solat. Adakah kita diterima kerja oleh Allah SWT? Bagaimana ciri orang yang diterima kerja oleh Allah SWT? Allah takdirkan dia solat. Allah takdirkan seseorang itu bila dia boleh menjaga solat tu, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan, ya. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair. Zaid Usman, wallahu alam. Nanti saya semak nanti. Saya tak ada cuma saya tak buat persiapan, nanti saya semak, ya, insya-Allah. Baik. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita rasakan masalah yang paling besar kita ada solat, dan siapa yang Allah takdirkan boleh solat, maka tak ada masalah. Boleh tak? Boleh setakat tu faham. Ustaz, ada masalah banyak ni, hutang keliling pinggang, itu keliling pinggang, semua nak keliling pinggang. Tak apa. Kita tahu kita ada masalah. Allah tahu kita ada masalah. Tapi di saat kita nampak masalah yang paling besar tu solat, ketahuilah bahawasanya masalah-masalah itu dalam proses untuk diselesaikan. Itu maksudnya. Jadi solat ni, sebab tu Nabi kata, kalau sahabat tanya, ya Rasul, dia ni solat, dia buat jahat. Nabi suruh dia buat, dia terus solat. Sebab tu indikator tu duduk kat solat. Jadi kalau dia boleh solat, sebenarnya macam ni. Sama ada solat tadi fahsya wal munkar, sama ada solat itu meninggalkan kejahatan dia atau kejahatan meninggalkan solat dia. Dia salah satu. Maka anak kita, sebab tu peringkat awal dalam pendidikan kan, Nabi suruh apa? First kali adalah solat. Nabi suruh didik solat. 7 tahun disuruh, 12 tahun dirotan. 7 tahun maksudnya
kat situ kita nampak solat ni adalah satu pendidikan yang besar. Dia bukan main-mainnya, bukannya ia bagus contoh nak hafal Quran. Bagus hafal Quran, hafal yang lain. Tapi sebenarnya didikan yang pertamanya Nabi didik anak-anak kecil ini adalah dengan solat. Kemudian solat lagi. Nampak 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa tahun tu? Nak make sure persiapan dia umur 12 tahun tu. Makna kata bukan lagi dia masih lihat ke apa ke. Sebab jadi kita boleh faham, kita boleh fokus solat. Dalam solat tu, dalam kita nak belajar solat, maka sudah pasti belajar biqiraatil Al-Quran, Al-Fatihah. Sudah pasti dia nak belajar Quran. Kemudian di situ dia akan belajar tanggungjawab sebab dia nak jaga masa. Kemudian di situ dia akan belajar tentang taharah, tentang kebersihan. Kemudian di situ dia akan belajar hukum hakam, apanya haram, apanya halal. Nampak? Jadi kita kena nampakkan. Dan jangan orang kata apa, jangan malu, jangan segan, atau jangan simpan-simpan lah. Contoh. Bab solat ni kena, kalau marah-marah lah, jangan simpan. Kenapa lambat ni? Dia kena strict. Sebab solat tu lah sebenarnya benteng dia kan. Memang perbincangan nampak bab solat, tapi berapa ramai yang ambil berat tentang solat? Nah, itu soalannya balik. Dan macam contoh tadi, bila kita dah lama solat, macam kita semua ni, semua otot-otot masih berbisa ni, dah bukan solat. Orang kata apa, Ustaz ajar buat solat. Okeylah, tak apa. Tapi soalannya, boleh tak bawa satu perbahasan bahawasanya kita tak ada masalah kalau kita solat? Macam mana pula tu? Nampak. Kalau dia tak boleh nak capture perbahasan itu, bermaksud dia tak faham tentang solat. Walhal solat ni adalah, ambil dalil ni mas sekalian, surah Baqarah 45, ambil dalil, take note. Wa innaha lakabiratun ila al-khashiin. Semua orang tahu solat tu tiang agama, solat itu antara amalan yang pertama dihisab nanti. Tapi kenapa? Kenapa tu? Boleh tak kita bagi penekanan lagi, bagi syadid lagi, bagi kita taukid lagi? Maka di situ kita bubuh. Pertama masalah. Orang semua faham tentang masalah. Apa masalah yang besar dalam hidup kita? Cuba kita bawa perbincangan tu kan. Masalah besar dalam hidup ni apa ya? Tak ada duit, tak makan, apa ni? Ya. Besar ke? Tak besar. Tak besar. Apa masalah dalam hidup? Tanya anak-anak. Tak ada. Apa masalah dalam hidup? Apa masalah yang paling besar dalam hidup? Cuba dia fikir. Solat. Dalil tu. Al-Baqarah ayat 45 tadi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan dirikan solat. Sabar dan solat. Dua-dua ni, sabar nak solat tu. Sabar nak solat tu. Dalam masalah. Nak pergi masjid pula. Payahnya. Nampak? Bukan senang. Kalau senang, penuh masjid. Kalau senang, awal waktu penuh. Mas sekalian. Susah. Sebab dia melibatkan yakin. Jadi, kalau kita boleh solat, bermaksud selesai masalah besar kita. Tu kita return balik ke situ. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Baik mas sekalian. Jadi kita jadikan tu masalah besar. Bila masalah besar, kena tunjuklah besar. Tuan Zaid Osman ni berbalik pada isu hadis Nabi tadi. Dia buat maksiat, dia masih solat. Teruskan solat. Mudah-mudahan solat itu akan meninggalkan maksiat. Jangan potong, jangan habiskan orang tu dengan tak guna kau solat, asyik bermaksiat. Jangan. Jadi, teruskan dia. Teruskan solat. Ambil hadis Nabi SAW.
Mudah-mudahan asbab solat tu dia akan meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan. Jangan kata tak baik nama solat tapi ambil baik nama solat. Jangan gitu. Jangan kita bunuh satu kebaikan dengan kejahatan. Sepatutnya kejahatan itu Nabi kata ganti dengan kebaikan. Lepas buat jahat kau solat. Ui, biar kau macam itu. Iyalah. Sebab kau lepas buat jalan kau kena solat. Sebab apa? Tobat ke Allah. Oh, begitu. Nampak. Memang. Syaitan ni, iblis ni, syaitan. Syaitan, dia akan buat kita rasa macam, tak layak nak solat sebab ada maksiat. Alih-alih tinggal solat. Kalau dia tak buat maksiat tapi tak solat, itulah maksiat dia. Itulah maksiat paling besar. Bukan kata dia tak buat maksiat tapi dia tak solat. Itulah maksiat dia paling besar. Sebab solat mencegah maksiat. Tiba tak solat, itulah maksiat paling besar. Jadi, apa nak buat? Apa nak buat? Ajak dia solat. Ajaklah dia solat. Itu saja. Allah payahnya, tak doakan dia. Doakan. Tengok Nabi Ibrahim doa. Dan solat, cuba tengok solat. Kita ni solat, kita sandar kat diri kita. Dah Nabi Ibrahim doa. Allahumma ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana taqabbal doa. Ui, bukan senang-senang kita rasa solat rasa macam kita tak jemaah sekalian. Solat ini adalah perjalanan seorang hamba bertemu pencipta. Dia ada perbahasan seperti Isra' Mi'raj. Kan melibatkan kekuasaan Allah itu. Tinggal lagi tak nampaklah peristiwa Isra' Mi'raj tu. Nampak? Makna mencegah maksiat itu juga dikira bukan. Maksud kata, jangan tinggalkan solat itu. Jangan tinggalkan solat itu. Walaupun dia sedang bermaksiat. Jangan tinggalkan solat. Sebab, bila dia meninggalkan solat dan dia bermaksiat, bermaksud dia dengan kesombongan. Tapi kalau dia bermaksiat, dan dia sedang solat, mudah-mudahan ketika solat, walaupun solat dia tu, wallahualam, kita tak nak judge dia, kurang-kurangnya, cukup yang sah tu, sah batal tu cukup, rukun cukup, kan? Mudah-mudahan Allah terimalah. Allah terimalah. Solat dia mudah terbuka lah pintu hati dia, akhirnya dia meninggalkanlah maksiat. Baik. Bila kita solat taubat tinggal solat wajib, yang qada yang wajib lah diutamakan. Qada itulah yang diutamakan, yang sunat-sunat itu yang dikemudiankan. Jadi tanda kita taubat adalah qada solat. Bukan solat taubat. Solat taubat tu ya juga nak buat, silakan, tak ada masalah. Tapi dia duduk solat taubat tapi tak qada solat. Macam mana? Jadi dia tanda dia taubat, dia qada solat. Okey? Itu ciri kita. Baik. Okay. Kita nak kembalikan perbahasan kita ni. Yang ni kita nak nampakkan masalah besar. Masalah besar atau besarkan masalah solat. Besarkan masalah solat, tuan-tuan. Kita besarkan masalah solat dalam rumah tangga kita. Kita besarkan. Tapi jangan besarkan sama bergaduh. Jangan. Kalau macam contoh isteri. Besarkan masalah solat kepada suami. Duk baby dengan suami. Tak payahlah. Ini besarkan masalah solat kepada siapa teritori kita. Kalau isteri, seorang ibu dengan anak-anak lah. Tak payah baby dengan suami itulah. Kalau suami, itu dengan isteri dengan anak-anak. Dia kena bising lah. Bising. Bising sikit lah. Sebab benda penting kan. Macam contoh, orang marah. Kenapa kau tak kerja? Duduk rumah je, tak kerja. Kau ni nak makan apa? Kau ni nanti masa depan macam mana? Pandai pula, dia bebel kan. Kau ni tak solat nak buat apa? Kang hidup kau macam mana? Tu, bebel bab solat. Tu mak dengan anak, boleh lah. Suami dengan isteri, dengan anak. Bising sikit dengan isteri. Kan? Ni solat kau apa ni? Aurat macam mana ni? Bising. Ni Kang, dia biar dia keluar. Mula lalut pergi. Tak mana-mana perginya. Sehingga melambat-lambatkan solat itu. Semata-mata nak pergi jalan-jalan. Jangan. Memanglah ada kelonggaran. Tapi kita tunjukkanlah kesungguhan. Tunjukkan kesungguhan tentang solat itu. Tunjukkan kesungguhan itu. Kita bersungguh nak bekerja cari duit. Kan? Tak solat jadi kambing lah. Masalahnya kambing pun tak sanggup nak disamakan dengan orang tak solat. Sebab kambing tu berzikir. Orang yang tak solat, orang tak berzikir. Takkan jadi sama. Malah lebih rendah. Kambing
Kambing itu tasbih. Orang yang tak solat, dia tak bertasbih. Bila dia tak bertasbih, lebih rendah daripada binatang. Orang tak solat, tak tasbih, mas sekalian. Sebab solat tu dinamakan zikir. Solat itu zikir. Jadi kalau dia tak solat, dia tak berzikir. Macam mana? Kau jadi binatang, tak boleh. Binatang berzikir. Binatang berzikir. Balhum adal. Surah Al-A'raf 179. Balhum ulaikal an'am balhum adal. Mereka ibarat binatang ternak. Malah lebih sesak. Allah. Kalau rajin tasbih tapi tak solat, tak jadilah. Sebab tasbih tapi tak solat. Solat itulah kepala. Macam mana? Nak tasbih tapi tak ada kepala. Tasbih tu hilang lah. Hilang lah. Tak ada. Tak ada. Tak dikira tasbih kalau tak solat. Solat ni kepala dia. Tiang dia. Macam mana nak bangunkan bumbung, nak bina semua apa yang nak dijadikan binaan kalau tiang tak ada. Tak jadi. Jadi tunjukkan kesungguhan dalam solat. Bersungguh. Itu ayat ni. Jangan solat dah, dah masuk atu dah. Ila lagi. Allah lemahnya. Lah. Cuba tengok kat Mekah, Madinah. Cuba tengok time solat macam mana. Berlari, bergegar jalan laju dia. Allahu Akbar. Laju kan. Laju je. Tak ada pun lemah gemalai, longlai. Tak ada. So, Mekah, Madinah tu perbahasan tentang hakikat kehidupan di Haramain. Laju. Bak solat dia berlari, laju. Bukan gopoh laju. Segera. Ini tak solat dia. Ada orang cakap tak guna solat perangai buruk. Itu yang tak guna tu. Kita ni jangan membunuh kebaikan dengan keburukan. Salah SOP tu. Nabi kata bunuh keburukan ataupun ganti keburukan dengan kebaikan. Ni tak. Dia suruh tinggalkan kebaikan kerana ada keburukan. Terang-terang salah tak ikut Nabi dah. Nabi suruh kita nampak orang tu perangai buruk. Kan? Takkanlah suruh dia tinggalkan solat. Tak guna solat. Buruk teruk lagi lah buruk dia nanti. Korang-korang yang cakap, kau ni kan perangai buruk tapi alhamdulillah sebab kau solat. Aku rasa kalau kau tak solat buruk lagi perangai kau ni. Contoh kan. Contoh lah. Tapi aku rasa mudah-mudahan aku doakan kau lah. Mudah-mudahan perangai kau dia bertambah baik lah. Sebab kau solat. Kau orang baik. Orang solat ni orang baik. Orang solat, orang baik. Jadi kena solat baik-baik. Tapi kalau dia solat itu dia tak anggap satu kesungguhan, dia buat sambil lewa, rugi lah. Rugi. Rugi. Wallahualam Ustaz, macam mana nak pujuk orang solat? Orang solat, Ustaz, lebih-lebih orang nak pujuk orang solat, lebih-lebih bersih mas. Mulakan dengan doa. Kita bila nak mengajak kebaikan ni, kita kena faham satu benda. Kita bukan mengajak jasad, kita mengajak roh. Dan ni jiwa dia. Jiwa ni pada Allah. Bukan pada kita. Jadi makna kata, dia dulu keadaan. Pertama, cakap saja. Tanpa kita meletakkan tekanan. Sebab tugas kita menyampaikan saja. InsyaAllah. Jom. Ajak macam tu. Jom. Kita buatlah. Jom. Ajak. Kita boleh ajak orang makan tapi tak ajak orang solat. Macam itu kan. Kata kita boleh ajak orang makan. Jom makan. Takkan tak boleh jom solat. Dia nak ikut tak ikut tu hal yang kedua. Sebab kita yakin yang menggerakkan dia adalah Allah. Jadi bila kita mengajak, kita berharap Allah gerakkan hati dia. Bukan kita paksa dia. Itu bila hikmah lah. Tapi sebenarnya kalau ikut kita, anak kita kan, umur 7 tahun, disuruh
Umur 12 tahun dia rotan. Rotan ni pula bukannya menyakitkan. Rotan tu bagi peringatan. Umur 12 tahun pun boleh diberi peringatan. Agak-agak umur 30 tahun tu kalau dia tak solat, bukan peringatan lagi lah, bagi beloti, kayu beloti. Terlempar. Macam itu kan. Itu kalau anak kita boleh lah. Kalau orang macam tu lebih berusia, kita pun ni ada bil hikmahnya. Gitu. Doakanlah. Ustaz, kalau kita tak ajak berusaha ke, dah. Yang paling lemah, kita tak redha dengan kemungkaran itu. Jadi terputuslah dosa tu. Tak adalah. Kalau kita redha dia tak solat, dia redha lambat kan, itu dosa lah. Kita pun tumpang sekaki. Tapi kalau kita tak ajak, tapi kita, dia lah nak cakap ada kekangan, maka Nabi kata nampak kemungkaran. Tapi kita tak boleh tegur. Tak boleh nak, pertama tak boleh nak buat enforcement. Sebab kita bukan puak kuasa. Yang kedua, kita tak boleh nak cakap. Sebab ya, siapa kita kan, orang tak boleh dengar entah dia melenting apa. Yang ketiga, cukuplah kita tak setuju dalam hati kita. Tak setuju. Tak setuju. Jangan kita setujulah. Maka kalau macam itu, terputuslah. Kalau tidak, tumpang sekaki. Tumpang sekaki dengan orang yang saja-saja melambat-lambatkan solat. Kita pun tak apa. Jangan macam itulah. Wallahu alam. Baik, jemaah sekalian, kita tutup dengan munajat umat insya-Allah bi qiraati suratul Fatihah sab'ah qiraah 14 riwayah fi kulli hajat insya-Allah jemaah sekalian. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan semua jemaah yang hadir pada malam ini Allah kabulkan ya Allah segala hajat dunia dan akhirat ya Allah mudahkan ya Allah segala urusan kami ya Allah urusan dunia dan akhirat kami ya Allah نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا بالأمة الإسلام seluruh dunia ya Allah خصوصا في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب
wa khususan fi Malaysia ya Allah. Jauhkan ya Allah Malaysia dari bala bencana, malapetaka, banjir besar, berpanjangan ya Rabb, dan juga negara-negara Islam yang lain ya Allah. Dan juga di mana sahaja jemaah kami berada ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, selesai sudah bacaan 7 kiraat 14 riwayat di fi kulli hajat dengan Al-Fatihah 7 kiraat 14 riwayat. Kemudian pada ujungnya ada doa tawassul tadi, doa tawassul yang mana diijazahkan oleh Syaikhul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari hafizahullah taala alaih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima doa-doa yang kita panjatkan, munajat yang kita panjatkan tadi insya-Allah. Alhamdulillah. Bagi yang baru, ada yang baru di FB ni, di DT, insya-Allah waktu kita bersiaran majlis munajat umat ni bermula pukul 11.30. 11.30 malam dan sehinggalah kita berhenti ni malam ni lewat lah. Ada ketikanya awal habis dan ada ketikanya lambat mula. Selagi belum pukul 12 tu ada peluang untuk mulalah. Dan kebelakangan ni ditangguhkan masuk hari yang keempat, kelima. Tapi apapun, alhamdulillah, bermula daripada bulan 9 2021, 14/9/2021 sehinggalah malam ni Allah izinkan kita untuk istiqamah munajat umat dengan bikirat suratul Fatihah. Ini satu anugerah besar Mas sekalian, satu hadiah. Hadiah yang besar dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Allah jawab dalam surah Al-Hijr ayat 87-88, menjawab kepada surah Toha 131. Satu kurniaan rezeki yang sangat besar, lebih baik daripada apa yang kamu tengok tu, zahratul hayatud dunia. Tengok apa saja yang Allah bagi dunia dekat orang yang murka, orang yang tiada, orang kata apa, tak ketaatan, Allah murka pada mereka. Tapi Allah bagi banyak kan. Allah kata, jangan kau pandang, kau tuju kau pandangan tu. Sebenarnya aku dah bagi yang lebih baik daripada apa yang kamu tengok itu. Itu apa dia? Itulah Fatihah 7 yang dibacakan 7 kali suratul Fatihah. Dan kita baca 7 qiraat pula tu, 14 riwayat, insya-Allah. Tinggal lagi itulah kesedaran yang kita nak wujudkan agar kita tidak anggap amalan tu biasa-biasa. Walau amalan tu masya-Allah, tabarakallah, besar fadilahnya, ganjarannya di sisi Allah. Alhamdulillah. Wallahu alam, tu saja. Insya-Allah besok ada talaki, jemput hadir ya, jemput hadir bagi yang berkelapangan di kediaman saya di Nalan, di tempat biasalah insya-Allah ya, jumpa ada semua. Wallahu alam. Mohon ampun maaf buat saya kekurangan, terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Ya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri إلى الذين آمنوا تواصوا بالحق تواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. تكبير الله أكبر.